Para pemimpin Rom berusaha menimbulkan kegentaran kepada orang-orang Yahudi dan dengan demikian menyebabkan mereka menyerah. Para tawanan yang melawan apabila dibawa akan disebat, diseksa dan disalibkan di hadapan dinding kota itu. Setiap hari ratusan orang dibunuh dengan cara ini dan perbuatan ngeri ini berterusan sehingga sepanjang lembah Yehosafat dan Kalvari, salib-salib didirikan dengan begitu banyak sekali sehingga tinggal sedikit sahaja ruang di antara mereka untuk bergerak. Sungguh ngeri sekali kutukan dahsyat yang diucapkan di hadapan kerusi pengadilan Pilatus. Biarlah darahnya tertanggung di atas kami dan zuriat kami. Matius 27 ayat 25. Titus dengan rela hati mahu mengakhiri keadaan yang mengerikan ini dan dengan demikian mengelakkan Yerusalem daripada kebinasaan penuhnya. Dia dipenuhi dengan perasaan ngeri ketika dia melihat timbunan-timbunan mayat berbaring di lembah-lembah. Seperti seseorang yang terpesona, dia melihat bait suci yang tersergam indah itu dari puncak Bukit Zaitun dan memberikan perintah agar tidak satu pun batunya boleh disentuh. Sebelum cuba untuk mengambil alih kubu pertahanan ini, dia membuat rayuan kepada para pemimpin Yahudi dengan bersungguh-sungguh agar tidak memaksanya untuk mencemarkan tempat kudus itu dengan darah. Jika mereka datang dan berjuang di mana sahaja, tidak ada orang Rom yang akan melanggar kesucian bait suci itu. Yosefus sendiri, dengan satu rayuan yang penuh makna, memohon agar mereka menyerah untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, kota mereka dan tempat mereka bersembahyang. Tetapi kata-katanya ini telah dijawab dengan sumpahan-sumpahan yang pahit. Lembing-lembing dilemparkan kepadanya sebagai seorang pengantara manusia yang terakhir semasa dia berdiri mengundang kepada mereka. Orang-orang Yahudi telah menolak rayuan-rayuan anak Tuhan dan sekarang bantahan dan rayuan hanya membuatkan mereka lebih tekad untuk menentang sehingga ke akhirnya. Sia-sialah usaha-usaha Titus untuk menyelamatkan bait suci itu. Seorang yang lebih besar daripada dia telah menyatakan bahawa tidak satu pun batunya akan tinggal di atas batu yang lain. Kedegilan para pemimpin Yahudi yang buta dan jenayah-jenayah keji yang dilakukan di dalam kawasan kota yang dikepung itu menimbulkan kengerian dan kemarahan orang-orang Rom dan akhirnya Titus memutuskan untuk menyerang bait suci itu. Dia berazam, walau bagaimanapun, jika boleh bait suci itu diselamatkan daripada kemusnahan. Tetapi perintahnya tidak diendahkan. Semasa dia berehat di rumahnya pada waktu malam, orang-orang Yahudi melakukan serangan hendak dari bait suci itu, menyerang tentera-tentera Rom di luar. Dalam pertempuran itu, satu obor berapi dilemparkan oleh seorang tentera melalui satu lubang di anjung, dan dengan segera bilik-bilik yang dilapisi dengan kayu aras yang berdekatan dengan tempat kudus itu berada dalam kebakaran. Titus bergegas ke tempat itu, diikuti dengan para jeneral dan tenteranya, dan memerintahkan tentera-tentera untuk memadamkan api itu. Namun perintahnya tidak dihiraukan. Dalam kemarahan, tentera-tentera itu melontarkan obor-obor yang berapi ke bilik-bilik yang bersebelahan dengan bait suci itu, dan kemudian dengan pedang-pedang mereka membantai ramai sekali orang-orang yang bersembunyi di situ. Darah mengalir di tangga-tangga bait suci itu bagaikan air. Beribu-ribu orang Yahudi binasa. Selain daripada suara peperangan, terdengar suara-suara teriakan. Ikabod, yang bermaksud kemuliaan telah pergi. Titus mengetahui bahawa ia adalah tidak mungkin untuk menghentikan kemarahan tenteranya. Dia masuk bersama-sama dengan pegawai-pegawainya dan meninjau bahagian dalam bangunan yang kudus itu. Kemegahannya mengagumkan mereka, dan sementara nyala api belum lagi menembusi ke tempat kudus itu, dia membuat usaha yang terakhir untuk menyelamatkannya, dan dia bergegas maju ke hadapan, sekali lagi mendesak para tenteranya untuk menghentikan kebakaran besar yang sedang marak itu. Perwira liberalis diusahakan untuk mewajibkan ketaatan kepada pegawai atasannya, tetapi bahkan rasa hormat kepada Maharaja telah hilang disebabkan kebencian yang membara terhadap orang-orang Yahudi, sehinggalah kebengisan yang timbul dalam pertempuran dan harapan yang tidak pernah puas dalam melakukan rampasan. Tentera-tentera melihat segala yang ada di sekeliling mereka adalah emas yang berkilau, yang bersinar dengan terpesona sekali dalam cahaya api yang membara. Mereka berandaian bahawa harta-harta yang tidak terkira diletakkan di dalam bait suci itu. Tanpa disedari, seorang tentera mendekatkan satu obor yang menyala ke antara engsel pintu. Dalam sekelip mata seluruh bangunan telah berada dalam kebakaran.
Api dan asap yang membutakan mata memaksa para pegawai untuk berundur diri, dan bangunan agung itu pun dibiarkan menemui nasibnya. Ia adalah satu gambaran yang mengerikan bagi orang Rom, bagaimana pula bagi orang Yahudi. Seluruh puncak bukit yang menakluki kota itu terbakar bagaikan gunung berapi. Satu demi satu bangunan-bangunan itu runtuh dengan satu dentuman yang hebat dan ditelan ke dalam jurang yang berapi-api. Atap-atap kayu aras bagaikan kepingan api. Puncak-puncak bangunan yang disepul bersinar bagaikan pancang-pancang cahaya merah. Menara-menara pintu gerbang terbakar dengan tiang-tiang nyala api dan asap yang menaik tinggi. Bukit-bukit di sekitar menjadi terang dan orang-orang yang berada dalam gelap memperhatikan proses kemusnahan bait suci dengan keresahan yang teruk sekali. Dinding-dinding dan puncak-puncak kota di kawasan atas penuh dengan wajah manusia, sebahagian pucat kerana keperitan dalam keputusasaan, selebihnya menunjukkan muka marah yang penuh dendam namun sia-sia. Teriakan-teriakan tentera Rom apabila mereka berlari ke sana kemari, dan lolongan-lolongan para pemberontak yang binasa dalam nyala api, bercampur dengan ngauman api besar dan suara gemuruh kayu-kayu balak yang jatuh. Gema dari gunung-gunung menjawab atau memantulkan kembali jeritan orang-orang yang berada di tempat-tempat tinggi. Di sepanjang dinding-dinding bergema teriakan dan ratapan orang ramai. Orang-orang yang nyaris mati kerana kelaparan berhimpun menggunakan baki tenaga mereka untuk menyuarakan satu tangisan keperitan dan kesengsaraan. Pembantaian di dalam bahkan lebih mengerikan daripada apa yang kelihatan dari luar. Para lelaki dan perempuan, tua dan muda, para pemberontak atau imam-imam, mereka yang berperang dan mereka yang memohon belas kasihan, telah dicincang dalam pembunuhan beramai-ramai secara rambang. Jumlah yang terbunuh jauh melebihi jumlah pembunuh. Para tentera perlu melompati timbunan-timbunan mayat untuk meneruskan tugas penghapusan itu. Milman, The History of the Jews, buku 16. Setelah kemusnahan bait suci, seluruh kota itu jatuh ke tangan orang-orang Rom. Para pemimpin Yahudi meninggalkan menara-menara yang tidak dapat dikalahkan itu, dan Titus mendapati mereka bersendirian. Dia menatap mereka dengan perasaan kagum dan menyatakan bahawa Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangannya kerana tidak ada peralatan, walaupun kuat, boleh mengalahkan benteng-benteng yang luar biasa itu. Kedua-dua kota dan bait suci dihancurkan sehingga ketapak bangunannya dan tanah tempat berdirinya bangunan suci itu telah dibajak seperti ladang. Yeremia 26 ayat 18. Dalam pengepungan dan pembantaian berikutnya, lebih daripada 1 juta orang binasa, manakala orang-orang yang masih hidup dibawa sebagai tawanan, dijual sebagai hamba, diheret ke Roma untuk menunjukkan kemuliaan atas kemenangan penakluk, dibuang ke dalam perani-perani yang mempunyai binatang buas, atau bertempiaran sebagai para pengembara yang tidak berumah di seluruh bumi. Orang-orang Yahudi telah memalsukan belenggu-belenggu mereka sendiri. Mereka telah mengisi cawan pembalasan untuk diri mereka sendiri. Dalam keruntuhan sepenuhnya yang menimpa ke atas mereka sebagai satu bangsa, dan dalam semua malapetaka yang mengikuti mereka apabila mereka bertempiaran, mereka hanya menuai apa yang telah mereka tanam dengan tangan mereka sendiri. Nabi berkata, memang ini pembinasaan engkau, wahai Israel, kerana engkau telah tersandung akibat kesalahanmu. Hosea 13 ayat 9 dan 14 ayat 1. Penderitaan-penderitaan mereka sering dilambangkan sebagai satu hukuman yang diberikan kepada mereka melalui dekri secara langsung dari Tuhan. Dengan demikian penipu besar itu cuba untuk menyembunyikan pekerjaannya sendiri. Melalui penolakan yang degil mengenai kasih dan kemurahan ilahi, orang-orang Yahudi telah menyebabkan perlindungan Tuhan ditarik daripada mereka dan syaitan telah diizinkan untuk memerintah mereka sesuai dengan kehendaknya. Pelbagai kekejaman hebat yang diamalkan selama kemusnahan Yerusalem adalah satu pertunjukan kuasa balas dendam syaitan ke atas mereka yang menyerah kepada pengawalannya.